satu tulisan dinampilkan disandarkan kepada amalan arwah Tunku Haji Daud. Tunku Haji Daud dulu, arwah baru dia arwah jadi cerita bahawa sejarah ni kalau ikut dalam rumah tu tak ada ngaji dah. Ketika mana masuk dalam rumah nak naik atas di kos mayang tu, dia masih lagi pakai selipar yang amalan. Untuk warak diri dia lah. Dia ada pun kita kalau tak ada ngaji atau rumah dah salah dah untuk pakai selipar tu. Masa kita dah keluar daripada tangga tu, kita jalan pergi atas di kos jalan kita tu. Jadi kalau Tunku Haji Daud dia pakai selipar kahlah, selipar tusuh dalam rumah, selipar awak semayang lagi. Untuk pijak atas di kos jalan dia. Jadi hak dalam jampak tu tusuh dah. Jadi hak macam ni lah. Kalau boleh dalam jampak kita sediakan satu selipar tusuh dalam jampak. Yang mana kita gunakan selipar tu untuk dalam jampak saja. Dalam jampak dalam tandas ni supaya kita maklumlah tempat yang boleh yang besarnya ada lagi kecil, air kecil dan sebagainya. Kadang-kadang anak kita kecil semua dia jadi tak berhenti. Dia kecil-kecil kata apa semua. Jadi khususkan satu selipar untuk dalam tandas semua. Kemudian kalau jadi orang lain lagi sebenarnya saya sebut tadi lah. Tengok tu dulu dia sediakan selipar khusus untuk buat semayang. Jadi mana nak naik atas jadah tu dia pakai selipar walaupun dalam rumah dia sendiri. Tapi benda ni tak wajib kan? Ni bagi orang kat sini dia berlalu sini warung. Bahkan disebut selipar pun orang kita pakai. Kalau kita lalu kawasan yang air nanti, contoh dalam gambar. Air tu campur dengan air kecil semua air campur. Jadi kita pakai selipar tu kalau ikut tak kena dah air bawah kan. Tetapi selipar Jepun tu dia masih lagi bocor. Lubang dia tengok. Lubang nak sambung kaki kita tu. Lubang tengok tu dia tumpik air dia. Jadi kalau air bawah tu air kaki, kalau kena pada kaki kita, lalu kita semayang maka tidak seorang. Jadi apa yang disebutlah dalam tulisan tu disandarkan pada apa yang Tunku. Jadi kalau ikut selipar Jepun tu masih lagi boleh situ untuk kena nanti. Kalau dia nanti bawah selipar kita. Baik. Jadi gitulah masalah seluar yang seret tadi. Jadi kalau ada jelas ada najis maka kita basuh lah. Lepas tu kita nak semayang ada kita yakin tadi kita najis maka kita basuh lah. Ada pun seperti mazhab Maliki atau mazhab Hanafi tadi, dia seret tanah pun dikira basuh dah. Dikira suci. Tanah tu dikira menyucikan seluar tu. Ada mazhab Syafi'i kita kena basuh juga. Lepas tu kalau kita yakin dia kena najis. Ada pun kalau sekadar tanah atau jalan ke semua dia tidak najis. Baik. Dan najis juga telah kita sebut sebelum ni. Siapa tu najis tak? Walaupun dia kotor. Najis ni kita sebut dah sebelum ni. Apa yang keluar daripada kemaluan. Sama ada manusia ataupun haiwan, depan ataupun belakang. Yang kedua iaitu darah, nanah dan air bisa. Kemudian yang ketiga iaitu bangkai. Melainkan bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Kalau najis lebih. Kemudian antara lagi kotor najis. Jadi selain daripada ni, kenapa contoh? Walaupun dia kotor, dia tidak najis. Kohok dan najis. Air liur dan najis, tahi telinga dan najis. Tahi hidung dan najis, tahi mata dan najis walaupun kotor. Jadi telah dari sebut dulu ni kena bezakan di antara kotor dan juga najis. Tidak semua benda najis adalah kotor. Dan tidak semua benda yang kotor adalah najis. Ada benda yang najis dan kotor. Seperti kita sebut sebelum ni, bulu haiwan yang tercabut, yang haiwan tersebut tak boleh makan. Seperti bulu kucing. Bulu kucing kalau ikut hukumnya najis, cuma dia dimaafkan. Kerana kucing ni dia haiwan yang dia suka bermain dengan manusia. Tapi kalau kita saja-saja untuk dalam kocek apa semua, dia tidak boleh. Bulu kucing. Dia tak boleh bulu haiwan yang tidak boleh dimakan. Kalau dia dicabut, maka tidak dimaafkan. Baik. Kemudian sudah tak sedikit masalah gambar tu. Jadi soalan ditanya, kebiasaannya tandas-tandas di pasar-pasar ataupun tempat orang ramai menggunakan beldi yang kecil yang tidak menampung air 2 kolom. Jadi memang adat kata tak cukup lah 2 kolom beldi yang biasa duduk dalam gambar. Kita masuk dalam gambar dia ada segi beldi ya. Setengah gambar semua.
Jadi kadang-kadang sempur air itu je. Baik. Jadi bagaimana hukum air di dalam beldi tersebut? Kadang-kadang bila dia masuk dalam jalan, kita nampak air ada dalam beldi. Nah, jadi air itu suci tau. Boleh tak kita buat guna seperti apa seperti air dalam beldi? Boleh jadi terlintas dalam hati kita tadi, boleh jadi kecil. Air kecil ni semua orang hapus sebelum ni. Nah, baik, dijawab oleh pengarah. Jawapannya adalah suci air dalam beldi kerana kita tidak tahu secara nyata adakah beldi tersebut kena najis ataupun tidak. Jadi ambil hak asal. Asal air dalam beldi itu hukum dia suci. Air yang ada hukum baik. Lalu kita berkata kalau kecil ke, wah kecil kalau ni mesti hak tak pasti. Maka hak yakin air itu asalnya suci, maka boleh kita terus buat basuh belok, basuh suci. Bahkan ini satu pandangan ni tidak kuat. Bahkan kalau air dalam belti itu kecil, air kecil sikit yang tidak berubah, masih lagi boleh juga bersuci. Tapi pandangan tidak kuat yang jarang kita tengok. Yang biasa sama-sama kita tengok bila air yang sikit, contoh air dalam gelas ni kecil, air kecil sikit dalam, kalau kita tak berubah, air ni air bukan najis, hukum dia najis, tak boleh buat bersuci lah. Jadi negara kita ni banyak air semua nak pegang pandangan ni lah. Jadi boleh jadi negara kurang air semua. Jadi nak pegang pandangan kalau air tak cukup dua kodok, kecil nanti jalan yang tidak berubah. Dengan saya tak berubah masih lagi boleh buat suci. Dari pandangan ni tak masuk lah. Jangan tak disebut di masjid sudah untuk start dengan pandangan. Tapi ada juga pandangan ni dinampak dalam mazhab Syafi'i. Baik. Kemudian yang terakhir sekali lagi, masalah air. Dia asal air najis. Air najis, air lipoh apa semua, air pembahan. Kemudian diproses, melalui proses penyulingan apa semua. Kemudian ukur air itu diubah jadi air buat minuman apa semua. Air ni antaranya masyhur, proses ni digunakan di Singapura. Diproses, dipanggil istilah di air ni water dia. Dia asal air pembahan apa semua. Diproses, dibuat proses penyulingan. Kemudian hasil daripada air asal air pembahan tu lah, air guna dalam lokan apa semua. Dibuat proses penyulingan, kemudian air itu digunakan untuk buat bersuci atau buat mandi. Jadi kalau itu mana hukum? Boleh tak guna air tersebut? Baik disebut oleh pengarah. Adakah air limpah, air limpah, air pembahan ataupun air mutanajis campur dengan air lokan, air campur air kecil apa semua yang telah berubah menjadi air bersih melalui teknologi canggih, adakah dapat dihukumkan sebagai tahir mutahhir? Adakah dia suci dan menyucikan? Maksudnya dia jadi pulak baliklah. Maka dijawab oleh pengarah, jika bau daripada bahan kimia masih lagi kuat, hasil daripada proses, dikatakan bau bahan kimia, ikutlah kau campur gaba telah menjadi proses, contohlah, maka hukumnya adalah najis. Air tersebut yang diproses, kemudian bau tu bau, contoh itulah bau bahan kimia, disebabkan dicampur sekian-sekian, asal ada air najis. Tetapi jika bau di antara bahan kimia dan najis tidak jelas, maka satu pandangan yang dinakalkan juga pandangan sebagai pandangan utama, dia dihukum suci. Dan air hasil dari proses penyulingan, melalui cara penyulingan apa semua, maka hukumnya adalah suci. Di tempat kita tidak ada masalah lah. Tak timbul isu guna proses balik guna air lagi. Dan di tempat kita ni air banyak. Sekarang pun kita musim hujan. Negara kita panas dan lembab sepanjang tahun, turun hujan semua. Jadi kalau negara-negara yang kurang air, boleh jadi dia menggunakan proses bahan kimia dan sebagainya untuk guna balik air yang gelap, yang air lokan dan sebagainya. Jadi kalau ikut tadi sebenarnya disebut tadi lah. Jadi ada pandangan yang membenarkan hukum dia jadi suci, ada dengan syarat-syarat yang tertentu. Baik. Kita pun pada itu rasa macam tak gamuk nak minum. Kalau kata ni asal air lokan, orang jual, bagi sini jual tak kosong banyak. Dan ni asal air lokan, orang proses. Kata minum nanti banyak je air lain. Air kawi ke rupanya. Jadi kalau setengah negara yang tempat yang tak ada air, jadi boleh jadi sumber minuman. Jadi dengan syarat-syarat yang tersebut tadi lah. Jadi tak ada bau bahan kimia yang dicampur dan sebagainya, ataupun nanti tak bau
dikuasai, maka dia jadi suci dan boleh untuk minum dan bersuci dan sebagainya. Baik. Kemudian masalah mencuci pakaian di masa basuh. InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada perjumpaan pada datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.